والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diizinkan untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat berkumpul dalam majlis zikir dan majlis ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan saki-baki daripada umur kita untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki akhlak kita, agar supaya satu hari nanti insya-Allah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan Allah ridha dengan kita dan kita ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita bahaskan tentang ataupun baris yang disebutkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bahaskan apa yang dimaksudkan dengan selawat. Apa yang dimaksudkan dengan selawat apabila diguna pakai oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila diguna pakai oleh para malaikah dan apabila diguna pakai oleh manusia. Kemudian kita bahaskan apa yang dimaksudkan oleh sayyid. Sayyid itu pemimpin pada kaumnya, ataupun orang yang mempunyai banyak pengikut, ataupun orang yang didatangi apabila mereka berada dalam kesusahan, ataupun orang yang bersifat sopan santun walaupun dia dimarahi ataupun dia dizalimi. Dan kita sebutkan bahawa semua sifat ini terkumpul bahkan berasal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala, cukup pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung, yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kita taufik untuk mengikut setiap daripada akhlak-akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bahaskan tentang makna ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dimaksudkan dengan memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi meneruskan kitabnya dengan mengatakan, dengan membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap orang muslim. Naam. Ya, ini menuntut ilmu itu adalah fardu ataupun fardu ain, ataupun satu perkara yang wajib bagi setiap orang Islam untuk mempelajarinya. Apakah ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh orang Islam? Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam adalah ilmu yang dibawa dalam kitab ini yang kita sebutkan. Dalam kitab ini dibahaskan tentang akidah, dibahaskan tentang fiqh, dibahaskan tentang ilmu penyucian jiwa atau disebutkan at-tasawuf, yang mana ketiga-tiga cabang ilmu ini merupakan daripada rukun agama. Akidah, fiqh dan tasawuf merupakan daripada rukun agama. Tayyib. Naam. Maka apakah ilmu yang wajib untuk kita pelajari, yang tidak boleh tidak untuk kita ketahui? Ya, ini kullu ilmin tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Setiap ilmu yang mana kesempurnaan ataupun
penerimaan ibadah itu bergantung kepada ilmu tersebut. Setiap ilmu yang mana ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu tersebut, maka wajib untuk dipelajari. Sebagai contoh, wajib ke atas setiap orang Islam untuk salat. Maka apa-apa yang menyebabkan salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita pelajari. Baik daripada rukun-rukunnya, baik daripada sunan-sunannya, baik daripada syarat-syaratnya. Naam. Dan segala ibadah, yakni salat, puasa, zakat, haji, naam. Akan tetapi ianya hanya menjadi wajib apabila kita ingin melakukan daripada ibadat tersebut. Sebagai contoh, wajib untuk kita salat 5 waktu, maka wajib untuk kita mengetahui segala perkara yang terkait dengan as-salah. Zakat hanya wajib untuk kita pelajari apabila zakat itu akan menjadi wajib ke atas seseorang. Selagi mana zakat belum lagi wajib ke atas seseorang itu, maka kewajipan itu belum lagi ditujukan kepada orang tersebut. Sebagai contoh, sekarang ni kanak-kanak kecil ataupun orang-orang yang mungkin belum bekerja. Ini kita kebiasaannya belum bekerja, kebiasaannya tak ada duit, tak ada simpanan. Maka selagi mana kita tahu kita belum ada duit, belum lagi nak sampai nisab zakat, ini kurang lebih sekarang ni dalam 14-15 ribu, selagi mana kita tahu belum lagi nak sampai situ, maka belum lagi wajib ke atas kita untuk mengetahui. Akan tetapi sebaik sahaja kita tahu kita akan bekerja dan insya-Allah kita akan dapat duit dan sebagainya, ataupun sebelum kita nak dapat faraid, duit dan sebagainya, maka wajib untuk kita mengetahui bagaimana untuk menjaga ataupun menyimpan daripada duit-duit yang mana dengannya kita diwajibkan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan zaman sekarang ni berkenaan dengan zakat sangat penting untuk kita pelajari, kerana duit-duit dah yakni keadaan duit itu dah berubah menjadi berbagai bentuk. Sekarang ni kita ada banyak currency, kita ada banyak ada gold coin, ada silver coin, ada shares, ada insurans, ada KWSP dan sebagainya. Maka wajib untuk kita untuk mengetahui bagaimana untuk kita keluarkan zakat daripada harta-harta tersebut. La ilaha illallah. Naam. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Sebagai contoh, selagi mana kita belum lagi nak berkahwin, maka ilmu munakahat tak wajib untuk kita pelajari. Tapi bila kita dah nak kahwin, ilmu munakahat tu menjadi wajib, fardu ain untuk kita ketahui. Selagi mana kita tak belajar, tak boleh nak kahwin sepatutnya. Begitu juga dengan jual beli. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa la yabi' suqina man la yufaqih fid din. Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu jual beli, maka dia tidak boleh berjual beli di dalam pasar kami. Nak menunjukkan bahawa sebelum seseorang itu mula untuk berjual beli, sebelum dia nak mula berjual beli, hendaklah dia mengetahui hukum hakam yang terkait dengan jual beli tersebut. Naam. Bahkan la yajuz an tuqdim ala ayyi amalin qabla an tata'allam ahkamaha. Yakni ma yajuz, yakni tidak boleh untuk seseorang itu untuk melakukan sesuatu amalan tanpa dia mengetahui hukum hakam yang terkait dengan perkara tersebut. Naam. Adapun ilmu-ilmu yang melebihi daripada fardu ain, ilmu-ilmu yang melebihi daripada fardu ain, yakni fardu kifayah daripada syariah, itu adalah fardu kifayah. Yakni kalau ada sebahagian yang mempelajari daripada ilmu tersebut, maka saqatal haraj 'alal baqin, maka dosa yakni terhapus daripada orang lain. Yakni sebahagian daripada umat kena pelajari ilmu-ilmu yang melebihi daripada fardu ain, tapi bukan semua. Tapi bila ada waktu yang waliyadzubillah tak ada orang pun yang mempelajari daripada ilmu agama, maka kesemua akan mendapat dosa waliyadzubillah tabaraka wa taala. Naam. Kemudian melebihi daripada fardu ain, melebihi daripada fardu ain iaitu ilmu yang melebihi daripada tadi ilmu fardu ain wajib atas semua orang. Daripada fardu ain, yakni fardu kifayah ini sampai seorang itu menjadi mufti, itu fardu kifayah. Untuk mempelajari ilmu yang mana untuk melayakkan seseorang itu menjadi mufti, itu dia punya hukum dia fardu kifayah.
ilmu yang lebih daripada menjadi mufti, yakni lebih tinggi daripada ilmu tersebut, yakni mendalami daripada setiap cabang syariah dan sebagainya, maka itu hanyalah sunnah. Bukan hanyalah, yakni itu adalah sunnah hukumnya, yang mana diharuskan, disunnahkan bagi mereka-mereka yang mempunyai kemampuan, yakni kemampuan keinginan, kemampuan akal, dan juga mempunyai minat kepada perkara tersebut. Maka kita tak paksa orang untuk nak jadi mufti ataupun nak menjadi orang alim yang besar sedangkan dia tak ada minat dan sebagainya. Ini orang yang ada minat, kita galakkan dia untuk mempelajari ilmu tersebut. Naam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Jadi sekarang kita faham apa yang dimaksudkan menuntut ilmu itu adalah fardu ataupun fardu ain ke atas setiap orang muslim. Dan di sini menunjukkan bahawa orang Islam ini adalah golongan yang berilmu. Orang Islam adalah orang yang berilmu. Alal akal perkara-perkara yang wajib yang mereka perlu laksanakan daripada perintah-perintah Allah dan daripada larangan-larangan Allah, mereka seharusnya mempunyai ilmu tentang perkara-perkara tersebut. Dan ini menunjukkan orang Islam ataupun Islam itu agama yang menitik beratkan tentang ilmu, pengetahuan. Naam. La ilaha illallah. Kemudian hadis yang kedua yang bawa di sini, waqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan yang dilalui itu jalan untuk menuju ke syurga. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan jalan untuk dia menuntut ilmu itu jalan yang membawanya ke syurga. Ai waffaqahu Allahu fid dunya li amali ahli jannah. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan beri dia taufik untuk melakukan amalan-amalan ahli syurga. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik untuk melakukan amalan ahli syurga. Wa thabbata qadamahu ala sirat yaumil qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan langkahnya di atas titian sirat pada hari kiamat. Di sini disebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah, ini tidak semestinya ilmu agama. Ya, ini kalau seseorang itu menuntut ilmu agama kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun menuntut ilmu dunia, ilmu fardu kifayah seperti at-tib, kedoktoran, al-handasah, yakni engineer dan sebagainya, akan tetapi dengan niat untuk memenuhi fardu kifayah, maka dia akan dikira sebagai mereka-mereka yang menuntut ilmu yang mana jalannya akan menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Bahkan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa kalaulah pada satu zaman itu terdapat terlampau ramai orang alim, maka ada orang untuk nak mempelajari ilmu agama lagi, maka kalau nak ikutkan orang ini sepatutnya disuruh untuk mempelajari ilmu yang fardu kifayah. Kerana apa? Kerana orang Islam perlukan kepada doktor, kerana orang Islam perlu kepada engineer, orang Islam perlu kepada lawyer dan sebagainya yang mana yang ada agama. Bahkan kalau kita tengok dalam hukum hakam fiqh juga, ya ini sebagai contoh, seseorang itu dikira sakit yang mana dia akan dibenarkan untuk berbuka puasa sebagai contoh, ya ini sakit dia tu hanya boleh diiktiraf oleh doktor Islam, doktor yang Islam, kerana doktor Islam sahaja yang boleh dipercayai. Yang ini bukanlah kita tak nak bersangka buruk dengan doktor yang bukan Islam, tapi maksudnya dalam Islam ini ngambil berat. Yang ini hatta suggestion ataupun Allahumma salli ala Muhammad, yang ini apabila dipantau oleh doktor Islam, baru itu dikira sebagai yang boleh diambil kira dalam fiqh. Kalau bukan daripada doktor Islam, yang ini perkataan doktor tersebut yang ini tidak diguna pakai. La ilaha illallah. Na'am, man masya fi tariqin
لطلب العلم الشرعي أو غير الشرعي كالطب والهندسة ولكن له فيه نية حسنة فهو في طريقه لدخول الجنة. Nah, maka sama ada dia pelajari ilmu agama dengan niat untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala ataupun dia pelajari daripada ilmu-ilmu dunia untuk mengisi ruang fardu kifayah, maka dia juga akan dikira sebagai menuju kepada jalan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Bahkan setengah ulama mengambil daripada zahir hadis ini, yakni jalan yang dilalui dekat dunia itu adalah jalan yang dia akan sampai ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyambung dengan mengatakan bahawa fahadhihi masail mukhtasarah min ba'di kutubil hujjatil Islam Al-Ghazali ghaliban. Di sini saya akan bawakan beberapa masail, beberapa hukum hakam mukhtasarah yang ringkas. Sebahagiannya daripada kitab-kitab Hujjatul Islam Al-Ghazali. Sebahagiannya diambil daripada kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Man arafaha wa amila biha. Barang siapa yang mengetahui daripada hukum hakam ini, yakni barang siapa yang mempelajari ataupun membaca daripada kitab ini dan beramal dengannya, yakni tujuan ilmu itu adalah untuk diamal. Al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu dipelajari dan akan memanggil tuan yang mempelajari ilmu tersebut untuk beramal. Kalau tuan itu tidak menjawab panggilan ilmu untuk beramal, maka ilmu itu ataupun keberkatan dan cahaya ilmu itu akan pergi ke tempat lain. Naam. Man arafaha wa amila biha, barang siapa yang mengetahuinya dan beramal dengannya, narju lahu minallahi an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batina. Kami berharap, dan yang disebutkan kami sini adalah seorang yang alim, seorang yang arif billah, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berharap dan berdoa untuk setiap orang yang membaca daripada kitabnya. Narju lahu minallah an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batina. Kami berharap agar dia menjadi seorang yang alim daripada ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Apa itu ilmu zahir? Ilmu zahir daripada fiqh dan sebagainya, ilmu-ilmu syariat. Wal batin, yakni ilmu penyucian jiwa, yakni ilmu-ilmu yang mana dengannya kita dapat membersihkan hati kita daripada kotoran dan juga dapat menghiasi hati-hati tersebut dengan sifat-sifat yang mulia seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini disebutkan kebanyakan daripada masalah-masalah agama di dalam kitab ini diambil daripada kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Siapa itu Al-Imam Al-Ghazali? Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia dilahirkan pada tahun 450 Hijrah. Dilahirkan pada tahun 450 Hijri dan dia meninggal dunia pada tahun 505. Jadi dia hidup kurang lebih 55 tahun. Hidupnya hanya 55 tahun. Akan tetapi ilmu yang telah dicurahkan ataupun yang telah ditinggalkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah luar biasa. Luar biasa. Ya, ini Imam Ghazali ini seorang yang mahir bukan hanya dalam satu bidang, bahkan beliau telah menjadi seorang yang hebat dalam setiap cabang ilmu syariah. Kalau nak katakan daripada fiqh, beliau telah menuliskan beberapa kitab yang besar. Boleh kata macam ensiklopedia dalam fiqh. Basit, wasit, wajiz, khulasah. Yang mana kebanyakan ulama-ulama fiqh yang mutaakhir, kebanyakannya akan mengambil istifadah, akan mengambil manfaat dan faedah daripada karangannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dalam ilmu usulul fiqh, kitabnya antara yang paling hebat Al-Mustasfa dan Al-Mankhul. Ini kitab usulul fiqh yang sangat tebal, juga boleh dikatakan seakan-akan ensiklopedia dalam usulul fiqh. Begitu juga dalam ilmu aqidah, beberapa kitab dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalam bidang falsafah, juga beliau seorang yang hebat dalam bidang falsafah.
Dalam ilmu perdebatan pun beliau seorang yang sangat luar biasa kehebatan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan yang terakhir di penghujung hayat beliau, yang mana beliau juga menjadi seorang yang sangat hebat, yang mana kebanyakan kitab-kitab pun bergantung kepada kitabnya Imam Ghazali, iaitu dalam bidang at-tasawuf, iaitu penyucian jiwa. Antara kitab yang paling famous adalah Al-Ihya Ulumuddin dan juga Minhajul Abidin, dan begitu juga yang dibahaskan ataupun yang dipelajari di masjid ini juga dan banyak masjid di Johor Bahru, yakni Bidayatul Hidayah. Walhasil, yakni Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah orang alim yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkati setiap daripada saat kehidupan beliau, sehingga beliau dapat meninggalkan kitab-kitab yang luar biasa, yang mana kalau kita nak dalam keseluruhan hidupan kita, kalau nak baca kitab Imam Ghazali dalam satu bidang sahaja pun mungkin kita tak dapat nak baca, apatah lagi nak menulis, apatah lagi nak baca kesemua daripada karangan beliau rahimahullahu ta'ala wa arda. Disebutkan tentang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, selepas beliau meninggal dunia, ada seorang salih melihatnya dalam mimpi, ru'ya fil manam, qila lahu ma fa'ala Allahu bik. Ditanya kepada Al-Imam Ghazali rahimahullah, wahai Al-Imam, apa yang telah dilakukan oleh kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini apa Allah telah melakukan kepada kamu? Yang ini kamu telah menulis kitab-kitab yang banyak, telah memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam dan sebagainya. Jadi apa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kamu, ataupun apa yang Allah telah lakukan kepada kamu? Maka dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, ya ini aku tidak mendapat keampunan daripada Allah dan tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu-ilmu yang aku sampaikan, bukan juga dengan kitab-kitab yang aku karang. Bahkan aku diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana satu insiden yang berlaku dalam kehidupan aku. Apa insiden tu? Dikata satu malam aku tengah tulis kitab, maka ada seekor lalat telah hinggap pada pen aku, dan aku rasa lalat tu kehausan nak minum air. Jadi aku pun nak minum daripada tempat pen aku tu, tempat pen yang aku tulis. Jadi aku pun tak gerakkan tangan aku agar supaya lalat itu dapat minum. Jadi disebabkan rahmat aku terhadap lalat tersebut, yakni belas kasihan aku terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kecil itu, maka dengan sebab tersebut Allah memberi pengampunan kepada aku dan menerima segala amalan aku disebabkan rahmat aku terhadap seekor lalat tersebut sewaktu aku menulis kitab. Nah, seperti yang kita tahu, mimpi ini bukanlah untuk nak dilakukan sebagai satu hukum, akan tetapi yasta'nis biha, yakni mimpi ini memberi satu khabar gembira ataupun memberikan bisyarah, berita gembira kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila seseorang itu melihat mimpi sebegini, yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala boleh terjadi hanya dengan sekecil-kecil perkara yang kita lakukan, yang mana dengannya kita tak boleh nak merasa apa-apa daripada kebaikan itu kecil. Tak ada kebaikan yang kecil kerana kita tak tahu di mana letaknya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam amalan yang baik. Asyahid hina nak dikatakan di sini adalah bahawa Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima segala amalan beliau hanya kerana rahmat beliau kepada seekor lalat. La ilaha illallah. Naam. Tapi pada waktu yang sama kita tahu Imam Ghazali rahimahullah seorang yang alim, seorang yang salih, seorang yang telah mendatangkan manfaat, tulis kitab, tulis manusia, yang ini telah anak murid Imam Ghazali ini telah menjadi orang-orang salih dengan berkat beliau. Disebutkan dalam satu kisah seorang Qadi Abu Bakar, beliau menziarahi Al-Imam Al-Ghazali sewaktu beliau berada dalam uzlah dekat Palestin. Imam Ghazali pada penghujung hayatnya beliau beruzlah, bersendirian di Baitul Maqdis dan sebagainya. Maka seorang qadi, seorang alim ni menziarahi beliau. Jadi bila orang alim ni menziarahi beliau, dia kata pada ini kali pertama aku berjumpa dengan Imam Ghazali. Dia kata apabila aku melihat wajah Imam Ghazali pada waktu itu, aku seakan-akan merasakan aku baru masuk Islam. Yang ini seorang alim ni melihat cahaya
daripada wajah yang terpancar daripada wajah Imam Ghazali, dia kata seakan-akan aku baru mengenal apa itu Islam, apa itu kebaikan, hanya dengan melihat wajah yang dipenuhi oleh cahaya keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid. Naam. La ilaha illallah. Lepas tu ada satu lagi kisah berkenaan dengan Imam Ghazali rahimahullah. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, seorang imam yang arif, orang yang alim dan saleh, telah melihat di dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam dan berjumpa dengan Imam Ghazali. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk dengan Nabi Musa dengan mengatakan bahawa al-ulama min ummati ka anbiya bani Israel. Ulama daripada umat aku adalah seperti anbiya bani Israel, nabi-nabi bani Israel. Maka Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hatlana wahid, yakni tunjukkan kami salah seorang daripada mereka. Maka Nabi pun toleh ke belakang cari Ainal Ghazali, di manakah Imam Ghazali. Maka didatangkan Imam Ghazali rahimahullah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, ma ismuk, siapa nama kamu wahai Ghazali, ataupun siapa nama kamu? Maka Imam Ghazali menjawab, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Al-Imam Ghazali, wahai Imam, aku hanya bertanya kepada kamu satu soalan. Apa nama kamu? Kamu menjawab, nama kamu, nama ayah kamu, nama datuk kamu dan juga nama kabilah kamu. Kamu jawab dengan 4 soalan. Yang ini kurang adab lah, lebih kurangnya macam tu. Yang ini orang tanya satu soalan, kita jawab berlebih-lebih. Maka Imam Ghazali rahimahullah toleh memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, perlukah aku berdiam diri atau aku dengan menunjukkan adab, ataupun aku menjawab kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang mana sumber adab itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan aku adab dan telah menyempurnakan tarbiyah ataupun pendidikan adab kepada aku. Maka Imam Ghazali pun tanya bagaimana untuk nak beradab dengan seorang nabi. Bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ajibhu, yakni wahai Ghazali, jawab soalan Nabi Musa. Maka Imam Ghazali mengatakan, wa anta ya Musa, kamu wahai Nabi Musa alaihi salam, apabila Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kamu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apakah yang terdapat pada tangan kanan kamu wahai Musa? Kamu menjawab apa? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Nabi Musa menjawab soalan Allah Subhanahu wa taala dengan 4 jawapan. Allah tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa? Kalau jawab tongkat, khalas, habis cerita, tak perlu panjang lebar. Tapi Nabi Musa kata, hiya asai, itu tongkat kami. Atawakkau 'alaiha, aku sandar dengannya ataupun aku bergantung dengannya. Wa ahushu biha 'ala ghanami, aku menternak kambing-kambing aku bersama menggunakan tongkat tersebut. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku menggunakan tongkat aku untuk keperluan-keperluan lain. Maka apabila melihat jawapan Imam Ghazali rahimahullah, maka Nabi Musa pun mengakui bahawa yakni kehebatan ulama daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyamai ataupun menandingi daripada kehebatan para nabi daripada Bani Israel. Kemudian Nabi bertanya kepada Nabi Musa, adakah ulama seperti ini pada umat kamu wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihi salam jawab, tidak ada ya Rasulullah. La ilaha illallah. Asy-syahid, yakni Imam Ghazali rahimahullahu taala seorang ulama yang banyak memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga banyak memberi manfaat kepada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sebutkan tadi bahawa antara kitab yang paling besar yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam bidang penyucian hati ini adalah Ihya Ulumuddin. Jadi sebahagian ulama mengatakan tentang Ihya, kadal Ihya an yakuna Qur'anan. Kitab karangan Ihya Imam Ghazali rahimahullah ini
kadal ihya an yakuna Qur'anan. Seakan-akan Ihya Ulumuddin ni menyamai Al-Quran. Seakan-akan. Maksudnya macam mana? Yakni kesamaan Ihya Ulumuddin dengan Al-Quran ni apa? Al-Quran ini merangkumi segala ilmu. Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmu, yakni pelbagai macam ilmu di dalam Al-Quran. Jadi ulama mengatakan bahawa Ihya Ulumuddin ni, kesamaan Ihya Ulumuddin dengan Al-Quran adalah di dalamnya terdapat berbagai-bagai jenis ilmu yang mana Imam Ghazali telah letakkan. Di dalamnya terdapat fiqh, di dalamnya terdapat tasawuf, di dalamnya terdapat akidah, di dalamnya terdapat ilmu kalam dan sebagainya, yang mana kalau kita diberi taufik untuk hanya membaca sahaja, la kafa, itu sudah cukup. Syekh Abdul Rahman bin Muhammad As-Saggaf, datuk kepada banyak daripada sadah Bani Alawi, beliau mengatakan man lam yaqra ihya falaysa lahu haya. Barang siapa yang tidak membaca kitab Ihya Ulumuddin, maka dia tidak mempunyai sifat malu. Hakikat malu tu tak ada. Barang siapa yang tidak membaca daripada kitab Ihya Ulumuddin, maka dia tidak mempunyai hakikat malu. Bahkan guru kami Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Jufri mengatakan bahawa kalau kita nak cabar diri kita, nak ketahui sama ada kita ni mempunyai sifat yang elok, akhlak yang baik atau tidak, maka cuba baca Ihya Ulumuddin. Kalau kita rasa kita ni akhlak dah cukup baik, cuba test diri kita dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Maka kalau kita dapati tak ada perkara-perkara yang backfire kepada kita, maka maksudnya dah baguslah akhlak kita. Tapi kalau kebiasaannya, hatta untuk para ulama, bila baca Ihya Ulumuddin semuanya banyak backfire kepada diri sendiri. Ini yang makan cili akan terasa pedas. Kebiasaannya akan dia ikut gradual lah. Maksudnya mula dengan Bidayatul Hidayah, kemudian Minhajul Abidin, kemudian baru dibacakan Ihya Ulumuddin. Bahkan kalau kita tengok dekat sebahagian negara, khususnya Kota Tarim, tempat yang kami belajar, Ihya Ulumuddin ni dijadikan sebagai wirid harian. Yakni dibaca tu sebagai wirid. Bagaimana kita baca Quran satu hari 5 muka surat, dekat sana diorang akan bacakan sebagai satu wirid. Dalam kurang lebih 40 hari, Ihya Ulumuddin tu ada 40 buku. Jadi setiap Isnin, seminggu sekali diorang baca satu kitab. Dalam kurang lebih 40 minggu diorang akan khatamkan. Duduk baca sahaja. Sehingga dikatakan bahawa kalau kita tak ada amal ibadah sunnah lain, hanya dengan baca Ihya Ulumuddin itu lagi lebih memberikan manfaat daripada amalan-amalan ibadah lain. Hanya dengan membaca Ihya Ulumuddin. Bahkan sebahagian guru kami mengatakan bahawa Ihya Ulumuddin ini terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama ibadah, yang kedua adah, iaitu jual beli, nikah kahwin dan sebagainya. Bahagian ketiga ni adalah muhlikat, kitab-kitab yang membahaskan tentang sifat-sifat yang membinasakan. Yang bahagian yang ketiga sifat-sifat membinasakan, yang keempat sifat-sifat yang menyelamatkan seseorang, iaitu sifat-sifat yang mulia. Jadi kalau kita tak ada masa untuk nak baca keempat-empat buku ini, cukup hanya dengan membaca sifat-sifat yang membinasakan ini. Kalau kita dapat tahu apa sifat-sifat yang membinasakan dan cuba untuk memperbaiki diri kita, itu pun dah cukup. Cukup untuk menjadi satu perlindungan kita daripada api neraka ini Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Panjang sikit perbahasan tentang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, tapi diharapkan agar kita mendapat manfaat daripada cerita-cerita yang disebutkan tentang berkenaan dengan Imam Al-Ghazali. Dan disebutkan inda dzikri salihin tanzilur rahmat, apabila kita sebutkan tentang orang-orang salih ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Yang dimaksudkan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun itu, apabila rahmat itu turun dalam hati, maka tergerak hati kita ni untuk cuba untuk meneladani sifat-sifat mereka. Ini apabila kita tahu tentang orang-orang salih, kita sebut tentang orang-orang salih, sebut tentang sifat-sifat mereka, maka tergerak hati ini untuk meneladani, untuk tiru cara kehidupan mereka dan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita dan manfaatkan kita dengan ilmu yang diberikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia yang banyak mendatangkan manfaat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
والعفو منكم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفا، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو.